Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita lagi sekali dalam sesi pembelajaran pada kali ini. Okey, apa topik kita pada kali ini? Kita meninggalkan masa, mari kita lihat apakah topik kita selepas ini. Pelajar-pelajar, cuba anda perhatikan di sekitar anda ketika di sekolah terutamanya. Adakah anda melihat rakan-rakan anda dan guru-guru anda kelihatan sama ataupun berbeza? Jika berbeza, mengapa? Okey, baiklah. Pelajar-pelajar cuba lihat gambar foto di sebelah ini. Okey, terdapat perbezaan di kalangan pelajar-pelajar di dalam gambar foto itu. Jadi perbezaan ini kita panggil dia variasi. Okey, lihat gambar-gambar ini. Cuba perhatikan apakah variasi yang pelajar-pelajar boleh nampak di kalangan pelajar-pelajar ini di dalam gambar yang telah diberi. Okey, antara variasi yang ada adalah seperti warna kulit, jantina, jenis rambut, bentuk mata dan ketinggian. Okey, apakah maksud variasi? Variasi adalah perbezaan ciri antara individu daripada spesies yang sama. Okey, jenis variasi. Yang pertama, variasi selanjar. Apakah itu variasi selanjar? Okey, perbezaan dalam sifat yang tidak jelas dan tidak berapa ketara. Okey, bersifat kuantitatif iaitu boleh diukur. Dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Contohnya seperti berat badan, ketinggian dan kadar denyutan jantung. Okey, mari kita lihat apakah pula contoh dan maksud variasi tak selanjar. Okey, perbezaan yang ketara dan sangat jelas. Okey, bersifat kualitatif, dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Antara contoh variasi dalam kategori kumpulan ini adalah kumpulan darah ABO, jenis cap ibu jari, kebolehan menggulung lidah dan jantina. Okey, baiklah pelajar. Sekarang kita lihat pula apakah contoh variasi selanjar. Okey, antara contoh yang biasa kita dapat lihat variasi ini adalah ketinggian badan. Okey, pelajar boleh lihat carta gambar ini. Okey, berikut adalah ketinggian badan artis-artis Hollywood. Okey, setiap orang mempunyai ketinggian yang berbeza. Okey, seterusnya apa lagi contoh variasi selanjar? Berat badan. Okey, kalau pelajar-pelajar boleh lihat dalam gambar rajah ini, masing-masing mempunyai berat badan yang berbeza. Ada yang berbadan besar, ada yang berbadan kecil. Okey, kalau kanak-kanak, of course dia punya berat badan lebih ringan. Okey, seterusnya apa contoh lagi? Contoh lagi adalah aras kepintaran. Jadi kalau pelajar-pelajar tengok dalam gambar rajah ini, terdapat pelbagai aras kepintaran mengikut pekerjaan ataupun apa bidang yang diceburi. Okey, biasanya average normal kepintaran manusia adalah pada bacaan 100. Okey, boleh lihat di situ. Banyak lagi untuk pelajar yang lepasan college. Okey, dia punya IQ dia selalunya tinggi sikit. Kalau yang ambil PhD mungkin aras kepintaran dia lagi tinggi. Jadi boleh lihat rajah tersebut. Okey, seterusnya adalah contoh variasi selanjar. Yang lain adalah warna kulit. Jadi kalau pelajar lihat gambar rajah itu, macam-macam tu warna kulit yang ada kan. Jadi pelajar boleh cek sekarang tone warna kulit anda adalah di kumpulan mana. Okey, sama ada tone yang cool tone, neutral tone ataupun golden tone. Okey, untuk setiap satu pula ada dia punya pecahan dia lagi, sama ada fair, medium, tan, okey, dark ataupun warm, dark. Okey. Okey, baiklah pelajar. Sekarang mari kita lihat apakah contoh-contoh variasi tak selanjar. Okey, cuba lihat gambar foto di sebelah ini. Okey, apakah contoh variasi yang dapat pelajar lihat? Okey, yang pertama tentulah jantina.
Okey, jelas di dalam gambar ini dapat dilihat jantina lelaki dan jantina perempuan. Okey, yang kedua adalah jenis cap ibu jari. Untuk pengetahuan pelajar, ada 4 jenis cap ibu jari, iaitu berbentuk bercorak lengkung, bercorak sepusar, komposit dan gelung. Okey, boleh lihat gambar rajah di atas. Okey, setiap corak cap ibu jari mempunyai DNA-nya yang tersendiri. Okey, baiklah, apakah contoh lain? Contoh seterusnya adalah jenis darah. Untuk pengetahuan pelajar, ada 4 jenis darah manusia, iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan darah O. Jadi ini memberikan variasi kepada manusia, iaitu mengikut jenis darah. Okey, yang seterusnya adalah kebolehan menggulung lidah. Okey, ada pelajar yang boleh menggulung lidah, ada yang tidak boleh menggulung lidah. Okey, mari kita lihat apa lagi contoh variasi tak selanjar. Okey, contoh variasi tak selanjar yang lain adalah bentuk cuping telinga. Okey, terdapat 2 jenis bentuk cuping telinga, iaitu cuping telinga yang terpisah ataupun cuping telinga yang melengkap. Jika kita menulis penulisan genotip ni, kalau cuping telinga terpisah ni, dia adalah dominan ya. Jadi dia punya penulisan ni sama ada J huruf besar ataupun J huruf besar, J huruf kecil. Kalau salah satu tu ada huruf besar, memang ciri dominan tu yang akan kelihatan di luar lah. Tapi macam mana pula dengan orang yang mempunyai bentuk cuping telinga melengkap? Okey, bentuk cuping telinga melengkap ni dia resesif. Resesif ni bermaksud hanya kena berjumpa dengan yang resesif juga baru dia boleh appear. Jadi penulisannya adalah J huruf kecil lah kalau penulisan genotip ni. Okey, itu adalah antara contoh variasi tak selanjar juga. Baiklah pelajar, sekarang kita lihat pula apakah bentuk graf bagi variasi selanjar. Okey, biasanya untuk graf variasi selanjar ni kita akan mengukur perbezaan yang boleh diukur lah. Okey, diwakili oleh lengkung taburan yang normal. Jadi kalau pelajar lihat graf ni seperti bentuk loceng kalau macam ketinggian ni, ketinggian yang antara 145 sampai 154 ni mungkin tak ramai, jadi agak rendah dia punya graf, dan makin tinggi dan bila ketinggian yang lagi tinggi tu dia dah semakin menurun. Okey, seterusnya untuk graf variasi tak selanjar adalah berbentuk catar lah. Kita guna catar. Okey, kita panggil dia berbentuk diskrit dan kualitatif. Kualitatif ni maksud dia tak bolehlah ukur macam berat badan tadi. Contoh-contoh variasi tak selanjar ni macam sebelum ni kita tengok, macam kumpulan darah, jenis cap ibu jari, macam tu. Jadi seperti dalam graf di sebelah lah. Okey, catar bar. Okey, baiklah pelajar, sekarang kita akan lihat faktor-faktor penyebab variasi. Ada 2 faktor yang menyebabkan variasi, iaitu genetik dan persekitaran. Okey, mari kita lihat faktor genetik dahulu. Okey, pindah silang antara kromosom homolog semasa proses meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik yang baru. Penyusunan kromosom secara bebas ini menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Baiklah, persengawaan secara rawak antara gamet jantan dan gamet betina menghasilkan zygote dengan kombinasi genotip yang berbeza. Mutasi kromosom dan gen menghasilkan fenotip baru akibat perubahan dalam maklumat genetik. Seterusnya, faktor persekitaran. Faktor persekitaran seperti pH, cahaya matahari, suhu, air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri pada organisma. Contoh, seseorang akan mempunyai warna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari. Manakala seseorang yang makan banyak boleh jadi gemuk sekiranya tidak mengawal pemakanannya. Okey, mari kita lihat contoh berikutnya. Bunga Hydrangea sp berwarna biru jika ditanam di dalam tanah yang berasid dan akan menjadi warna merah jambu jika ditanam di dalam tanah beralkali. Okey, ini adalah faktor persekitaran, iaitu dipengaruhi oleh faktor pH. Okey, baiklah pelajar, sekarang kita lihat kepentingan variasi. Variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Individu dengan ciri yang berlainan daripada kumpulan majoriti mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. Contohnya tiba-tiba suhu atau cuaca berubah. Okey?
Seterusnya, apa lagi kepentingan variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama. Contoh seperti dalam gambar ni, ada banyak kucing kan, dan setiap kucing mempunyai warna bulu yang berbeza. Jadi mudah untuk kita nak mengecam kalau kucing hilang ke. Jadi kita boleh tahu kucing kita warna oranye, cari kucing warna oranye. Jadi itu akan membantu. Okey, seterusnya membantu organisma dalam penyamaran, melindungi diri daripada pemangsa. Contohnya macam dalam gambar ni, ini adalah mentadak mentadu. Okey, warna dia yang seakan-akan hijau sama macam warna daun ni akan membantu dia melindungi diri daripada musuh dia. Okey. Apa lagi kepentingan variasi selain daripada yang telah saya sebutkan ini? Okey, seterusnya adalah variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu pada haiwan dan tumbuhan tersebut. Jadi apa sebenarnya maksud nilai tambah ni? Okey. Kalau kita lihat dekat sini gambar ni, digambar apa? Buah-buahan jadi kita lihat apakah maksud nilai tambah tu. Okey, sebagai contoh, hasil daripada pembiakbakaan pilihan dan kejuruteraan genetik, haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Hal ini boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian itu. Jadi berdasarkan kajian daripada kejuruteraan genetik ni, kita boleh meningkatkan lagi kualiti dan kuantiti hasil. Pelajar-pelajar, akhirnya kita berjaya selesaikan PDP kita pada kali ini. Baiklah, sebelum mengundurkan diri, saya, Cikgu Nur Ranti binti Nordin, ingin membuat sedikit rumusan apakah poin-poin penting yang pelajar-pelajar perlu ingat untuk topik kita pada kali ini. Okey, yang pertama, pelajar-pelajar perlulah mengetahui mengenai definisi variasi. Yang kedua, pelajar-pelajar hendaklah mengetahui mengenai jenis-jenis variasi. Seterusnya, poin yang ketiga yang pelajar perlu tahu adalah faktor-faktor penyebab variasi. Dan yang terakhir sekali, pelajar-pelajar perlu mengetahui kepentingan variasi. Jadi diharapkan pelajar-pelajar semua mendapat ilmu yang bermanfaat bagi sebab pengajaran kita pada kali ini. Baiklah, sekian saja daripada saya, Puan Nur Ranti binti Nordin. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi PDP yang berikutnya pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.